Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, hari ini kita akan belajar sedikit asas Ichimoku dan juga support resistance yang saya baru saja belajar dengan Pak Iwan yang kita kenal sebagai Robin Hood dekat GBS. Telegram Game Borak Saham, boleh pergi sana dan jumpa saya kat sana. Okey. Untuk hari ni kita tengok counter headcare sebab ada catalyst Omicron dekat Ipoh tu yang student kena tu. So mungkin akan react hari Isnin ni counter HC. So kita pilihlah salah satu untuk glove. Kalau nak tengok ni boleh pergi kat iSaham, pergi dekat sector, pilih headcare, equipment atau services, atau boleh pilih rubber glove sebagai contoh yang kita ambil yang paling atas ni lah, top glove. So top glove saya nak pasang Ichimoku. Siapa tak pernah pakai Ichimoku ni boleh pergi cari kat penunjuk ni, FX penunjuk, in English FX indicator. So klik dekat sini, type Ichimoku Cloud. Okey ni, Ichimoku Cloud, klik. Okey, dia akan keluar semua ni. Kita akan nampak serabut kan. Kita memang akan nampak serabut. So saya akan tunjuk dua ni saja dulu, iaitu tersilap setting pula. Kejap. Okey, dekat gaya ni ataupun style, pergi kat style, tutup semua ni yang atas ni, ini tutup, ini tutup, ini tutup, ini tutup. Okey, kita tinggal awan saja. Okey, awan Ichimoku saja yang kita nak tengok sekarang ni. Lepas tu pasang Storch. Storch pun sama. Siapa tak pernah pasang Storch, pergi dekat penunjuk FX indicator, type Storch. Okay, Storch Castic. This one klik. Okay. Lepas tu dekat setting ni, ini mata, tepi dia, tetapan tu, setting tu, tepi mata ni, klik. Dekat input ni, tukar 15, 3. Yang ni yang bersama-sama dengan Ichimoku lah. So pasangnya ni dia lebih, apa yang cakap, smooth lah. Yang tadi dia gegek kan. Dia lebih kurang lah. Dia kurang sikit gegek dia tu. Okey. So apa yang kita nak tengok sini adalah counter mana ada, yang mana candlestick dia di atas awan adalah bullish. Bila dia turun bawah awan dia adalah bearish. Ini dia akan jadi resistant. Kalau berjaya breakout dia akan buat new bullish trend lah. Okay, new uptrend lah. Okay. Kalau kita tahu pergerakan yang biasa saya duk tunjuk pun dia sama je lah. Ya, dia naik, dia turun. Ada masa dia kena naik lah. Kalau dia tak berjaya dia akan buat satu lagi downtrend. Ataupun dia akan sideways. Sideways dulu dan dia naik. Sebabkan sekarang ada catalyst, mungkin probability dia naik tu tinggi lah. Okay? Sebab ada catalyst Omicron tu. Jika tidak, mungkin dia sideways dululah. Tapi sekarang kita tengah ada minat belian yang tinggi dekat headcare. So kita study headcare sikit menggunakan Ichimoku. Alright. Once kita dah tahu macam tu, kita delete semua dulu. Once kita dah tahu counter yang di atas lah, candle yang di atas ni adalah bullish. Okay, bullish once dia dah mendekati awan, kita tahu dia akan jatuh dia akan drop. Bila dia dah dekat dengan awan, dia drop lah. Okay. Kalau dia mampu bertahan dekat sini, ini adalah point-point dia nak rebound lah. Okay, nampak? Dia turun, dia rebound balik. Berjaya naik. Yang ni dia test, dia bocor. Tak berjaya, dia drop. Test, tak berjaya, drop. Test, tak berjaya, drop. Yang ni dia percubaan test adakah berjaya ataupun sideways. Duduk dalam awan. Kalau dalam keadaan dalam awan, kita tak beli ataupun kita tak jual juga. Kita tak ada buat apa-apa decision. Sebab dia masuk di dalam awan. Macam kita, kepala otak kita penuh dengan awan, berat. Kita tak dapat nak berfikir. So tak payah buat apa-apa lagi kalau dekat area sini. Kalau kita tengok pun, di dalam awan ni, kita boleh tengok dia ada candle. Apa? Ini antara candle-candle yang indecision Dia macam ni kita boleh tengok dia strong bearish kan. Okay, macam ni bearish hammer. Okay, dia akan drop, kita tahu. Engulfing, kita predict dia akan drop kan. Tapi nampak dia cuba percubaan untuk stop
daripada kejatuhan tu berlaku dekat sini. Dia start nak rebound. Sebab apa? Last week ni ada berlakunya banyak counter yang drop teruk Counter-counter lain, stock lain, indeks semua drop. Kecuali healthcare. Yang macam boleh buat intraday tu boleh buat duit lah. Siapa yang intraday semua kebanyakan aim healthcare lah last week. Last 2 weeks saya rasa dia dah start dah healthcare tu. Kalau tak nampak lah candle naik-naik. Dia dah start daripada berapa bulan ni. 26 November dia dah start buat perangai naik-naik. Orang pun dah start ada minat. Walaupun ada jualan berlaku kan, biasalah healthcare ni dia suka campur orang. Ni ada penyebabkan tolak balik, push harga tu nak naik. Tapi dia masih di dalam awan. Ini first dia test sebenarnya dia cuba test nak buat satu kenaikan. Tapi macam biasalah. Dia ada penat sampai penat je lah. Yalah, bayangkan daripada bawah ni dia nak push naik atas. Dia akan ada retracement. Itu perkara biasa. Kalau kita nak tengok, kita boleh tengok pasal ambil ni. Fibonacci retracement. Anjakan Fibonacci ni adalah retracement. Retracement, tarik yang point paling low bawah, yang terdekat sinilah paling low. Sini. Klik yang paling tinggi kat sini. So kita tahu dia mungkin akan boleh drop sampai ni area apa? 1, 2, 3 ni adalah area ini adalah area golden pivot. Ni 1, 2, 3 ni. Tapi last dia boleh pergi sampai 78 ni. Kalau dia kat sini tak mampu bertahan, dia akan jadi downtrend. Okay. Ini point-point of reversal lah Kita tak beli Kita tak beli masa dia tengah drop-drop ni. Kalau kita nak beli, kita kena tunggu dia naik. Kalau macam kat sini sekarang, kena tunggu dia naik dekat atas RM2.95. Barulah kita rasa dia boleh naik ke atas. Okay, dia dah berjaya breakout area dia punya Fibonacci golden lah. Kat area sini 1, 2, 3 ni. 38.20, 50%, 61.80 ni antara yang kuat retracement dekat sini. So sekarang ni nampak dia mungkin boleh drop lagi sampai 61.80. Okay. Mungkin dia boleh drop lagi sebab dia ni. Dan kita tengok stokastik dia biru bawah merah. Okay. Itu tanda penurunan nak berlaku Kalau dia nak turun, mungkin tak jauh mana, mungkin dia turun di tengah-tengah je lah. Turun dan rebound lah. Mungkin dia drop sekejap sini dan dia rebound ke barang kalian. Tapi kalau katalah catalyst Omicron ni terlampau kuat, dia tak jatuh sampai sini dia terus naik Maksud sini dia dah stop harga daripada drop. Dia buat indecision candle. Indecision tu tak tahu nak buat apa. Tak tahu arah tuju lagi. So dia decide nak naik. Kalau dia nak naik, kita boleh belilah dekat atas ni. Kalau siapa berani menanggung risiko, boleh straightly buy dekat 27.95 ni. Cut loss, katalah nak cut loss dekat drop 61.80 dekat RM2.645 terus buang. Okey. Ataupun 3 bit bawah yang harga kita masuk. Okey. Contoh kita masuk 2.795 intraday. 3 bit bawah Pak jatuh 3 bit. Kita nak cabut pun boleh. Ataupun kita tunggu sampai yang ni support sini. Bocor kat sini 2.8110 dan katalah dalam 2 bit. Kita nak cabut pun boleh. Ikut kepada kita punya masing-masing trading plan. Okay. Sebab kita nampak dia ada potensi. Tengok dulu ada volume ke tak. Kalau boleh, tunggu dulu yang biru ni cross yang merah. Stokastik ni. Okay, macam mana nak tunjuk dia jatuh? Okay, kebanyakan dia jatuh terus ke bawah. Tak ada yang jatuh separuh jalan Okay, sebenarnya kalau dia jatuh ni, katalah hopefully dia tak jatuh sampai bawah sangat. Katalah dia jatuh ni, dia nak naik tu dia mesti biru atas merah. Sekarang biru kan duduk bawah merah. Line dia punya stop tu duduk bawah signal. Signal pula di atas. Sepatutnya dia kena duduk di atas signal. Signal merah ni tak mau duduk kat atas Kita kena tunggu yang si biru ni cross up yang merah dulu baru boleh masuk. Kalau yang masuk Fibonacci, at least biarlah sampai naik atas 2.95 ni. Baru kita masuk TP area sini. RM3.44 ni. Okay, dia punya resistance dia kan. Ni resistance wick dia tu. Boleh TP dekat situ. Atas awan So mungkin dia jatuh balik dan dia akan buat satu test untuk dia naik ke atas. Mungkin. Itu salah satu cara.
Kita tutup ni. Kita boleh pasang Ichimoku lagi satu adalah garis penekaran Tenken. Okey, ini Tenken Sen. Betul tak saya sebut? Tenken Sen. Yang warna merah lagi satu. Okey. Pasang lagi ni Kita boleh beli sebenarnya sekiranya. Okey, nampak dia sebenarnya bertahan ke area sini juga. Okey. Sekejap kita tanda warna biru adalah Tenken Sen. Tenken Sen. Tenken San. Kan. Okay, Tenken San. Tenken San. Okay, this one. Biru Tenken Sen. Yang warna merah adalah Kinjun. Warna merah Kinjun. Sekejap. Oh, tersilap pula. Kita nak buat teks yang baru. Oh, ya. Okay, CD. Sekejap. Kijun Sen. Okay. Kijun Sen warna merah. Alright, gitu. Dia sama macam kita biasa guna EMA. EMA kita akan kata EMA 7 cross up EMA 21 masuk. EMA 7 EMA 21 cross down bawah EMA 7 keluar. Sama lebih kurang. Okey. Yang Kinjun ni dia slow. Kinjun ni dia 26 hari. Purata highest dengan low. Okey, candle highest dengan low bahagi 2. Okey, untuk 26 hari. Yang ni untuk 9 hari. Okey, yang ni ni lah laju sikit 9 hari. Highest high dengan lowest low. Okey, untuk 9 hari bahagi 2 dapatlah nilai dia. Macam ni lah Okey, so purata 9 hari dengan purata 26 hari. Okey, 9 hari ni kena potong yang 29 hari. Macam ni. 26 hari. Maksudnya yang Tenken Sen ni kena cross up above Kinjun Sen. Boleh entry. Satu kat sini boleh entry lah So, sini boleh jadi support dia. Ni nampak dia dah bocor. Tapi biasanya macam tu. Okey, biasalah dia bocor sikit. Jangan dia drop terus ke bawah. Sebab apa yang jatuh di bawah awan, katalah dia dah jatuh di bawah Kinjun Sen dengan Tenken Sen, dia jatuh bawah awan pula tu, dah lah awan tu bearish kan. Yang mana-mana candle di bawah awan kan bearish, lagilah kuat untuk kita jangan masuk counter tu. Jangan masuk counter yang di bawah awan dan di bawah Kinjun Sen dengan Tenken Sen. Jangan masuk. Sekarang ni kalau kita nak masuk pun sebab apa? Sebab ada catalyst saja. Catalyst dia adalah Omicron tu, virus. So mungkin dia ada probability untuk naik. So kita kena jagalah support. Kalau kita buat support kat sini kan. Sebab dia ada touch dekat sini, lepas tu dia start nak rebound. Boleh jadikan sini support atau kita nak buy on dip. Tapi buy on dip pun kena ada volume tau. Volume tu maksudnya dekat kita punya platform, contoh M plus tu, orang yang beli masuk tu 1000 lot ke 500 lot. Kita boleh tengok banyak hijau masuk beli tu. Bolehlah kita join buy on dip. Kalau tak ada volume yang masuk, jangan beli. Kita tunggu dulu betul-betul ni yang si biru ni cross up merah dulu baru beli. Okey. Yang ni memang atas ni dah memang cross up, sepatutnya boleh masuk sharp entry ya. Ni. Bila Tenken Sen ni cross up Kinjun Sen kan, biru di atas merah tu, okey, boleh beli sharp entry pun boleh juga. Tapi kalau kata bocor kena cabut. Sebab kita beli intraday je head cash sekarang ni. Sebab dia belum di atas awan. Orang tak beli sebenarnya counter di bawah awan. Tapi dia sebab ada catalyst sahaja mungkin kita boleh beli sebab faktor catalyst. Bukan faktor-faktor indikator ke apa ke. Sebab kalau ikut indikator, di bawah awan kita tak belilah. Atas awan baru kita beli. Kalau atas awan dia pula baru saja cross up, Tenken Sen cross up dengan Kinjun Sen, kita beli. So umpama EMA 7 cross up EMA 21 golden cross, persilangan emas berlaku, kita beli kan. Macam tu. Kita nak beli di atas awan ni. Sebenarnya kalau nak swing ya. Benda belum jadi ni. Dia boleh jadi sideways, boleh jadi dia drop lagi. Bahayalah kan. Bahaya. Yang ni pun nampak dia nak cross ke bawah. Cuma adakah faktor
catalyst itu boleh merubah keadaan sekarang ni, dia jadi bullish. Sebab dia dah cuba sentuh ni. Nah, dari segi kita tengok weekly, nampak dia dah start cross up. Ada nampak boleh yang ini kolam. Okay, kalau saya pasang SMI tu dia ada kolam itik. Stop ni dah sampai bawah. Kalau stop ni biru ni cross up di atas 20, dia adalah buy on dip lah. Kalau ada volume pula. Volume dia start dengan volume. Mana volume bar hilang? Sekejap volume. Ini volume merah. Tak apa. Ada volume nak macam ni. Nak tunjuk contoh volume. Volume yang tinggi macam ni. Katalah hari Isnin ada volume yang tinggi masuk macam ni. Kita beli. Macam tu tak apa. Pasang MA ni. Setting mana setting? Input MA 20 boleh lah, MA 20. Kalau tak, letak 50. Okay. Katalah dia ada satu volume yang tinggi naik atas 50. Kita beli. Buy on dip. Stop RSI kena cross up lah dulu. Biru kena cross up merah dulu. Kalau nak beli pun. Boleh selamat. Nak tunjuk contohnya backtest dia sebelum ni. Macam mana boleh masuk tu. Contoh boleh masuk. Okay. Sekejap. Macam mana kita nak masuk entry sesuatu counter menggunakan Ichimoku. Okay. Tengok counter ni. Dia candle berjaya breakout atas awan. Lepas tu. Dia berjaya ni, naik atasnya ni, dua-dua ni Kita nampak pun, si Tenkan Sen ni, berjaya cross up atas Kijun Sen. Line yang merah, Kijun. Okay, sekejap. Line yang merah, Kijun. Bagi tebal. Okay, kita nampak border Biru, dia kena cross up Kijun ni, boleh masuk. Kita boleh masuk kat area sini, mana dia cross up. Yang obvious nampak Okey, katalah kat sini. Yang obvious nampak dia dah cross up. Pasal ada volume pula kat bawah ni. Bar dia. Okey, alah bar tak nampak. Bar dia melepasi sini. Kita entry kat sini. Okey. Dia Ichimoku kita tak dapat nak tahu dekat mana nak TP. So, dekat sinilah functionnya Fibonacci. Fibonacci cari yang low yang terdekat yang kita entry Macam kita entry kat sini, low dia kat sini High dia kat mana? Okay, kita tak TP lagi Kita tak TP lagi. Kita tengok high dia kat sini. Okay, low. Macam ni tak fair. Tak nampak. Sebab kita dah tengok kat candle ni dah berlaku. Kalau macam ni, kena cari resistance sebelum Resistance sebelum. Contoh, sebab kita tak nampak. Macam kita masuk entry sini, macam mana kita nak TP? Kita tak tahu kat mana. Kalau kita buat yang sebelum dia, contoh sebelum dia. Sini dia, kalau extension dia kena ada 3 point. Low, high, low balik. So kat sini kita entry. Sini yang terdekat high kita boleh nampak pun. Sini 1, 2, 3. Okey, 161.8. Okey. Kalau kita masuk dekat 1530. Okey, dekat masa dia cross up tu. Okey, satu tipping yang terdekat 1540. Takkan dalam 2 sen je kan. So mungkin kita akan cuba TP lagi atas lagi dekat 2 Fibonacci 2% ni. Kat sini. Mungkin kita akan TP area sini. Ataupun kita nak TP dekat mana. Ni dia ada nilai-nilai dia. Paling tinggi kat 26.18. Contoh 2618. Mungkin kat sini. Kita boleh tengok candle tu next buat apa. Kalau candle buat makin mengecil, maksudnya kita kena get ready TP Candle dah start. Kalau ni saya tengok daripada bawah, candle ni besar bullish engulfing macam ni. Yang ni pun sama. Dia buat inverted hammer. Bullish inverted hammer. Strong bullish. Tiba-tiba dia buat pin macam ni, hanging man yang kecil kat atas ni.
Dia start kecil tu, dia dah start, dia nak buat reversal. Reversal down Bukan reversal naik atas. Yang ni kalau kecil-kecil kat bawah, reversal nak naik ke atas. Kalau candle kecil-kecil tu dekat atas, dia reversal nak turun ke bawah. So get ready, TP terus je. Once ada candle kecil, TP je. Macam tu. Sebab kita nak tengok Fibonacci. Fibonacci ni memanglah kita boleh jadikan ni sebagai resistance dia. Next resistance, next resistance, next resistance. Okay, ini sebagai support, support, support. Line-line ni kita boleh jadikan support-support dia. Sekejap. Saya nak bagi tunjuk dekat sikit. Dia tak bergerak. Line saja bergerak So, okay lah. Okay. Itu salah satu kita boleh guna Fibonacci extension untuk tengok sejauh mana dia boleh pergi. Retracement. Retracement kita kena guna Fibonacci retracement. Padang jap. Kalau kata kita dah sampai kat atas ni, nak tunggu dia turun sampai kat mana. Tunggu retracement, ambil yang low sini. Paling high dia pergi. Okay, so selalu dia boleh turun sampai kat mana? 38, 50, 61. Dia punya golden pivot dia. So sekarang ni dia jatuh sampai 50%, dia rebound balik. Itu salah satu retracement. Senang kita nak tengok kat mana kita nak buy on dip tu. Okay, kalau buy on dip tu, dia macam ni. Stoch pun di bawah, betul. Kita boleh buy on dip. Kalau kita tengok dekat Fibonacci 50% tu, stoch dia dekat atas, jangan masuk. Maksudnya dia dekat resistance yang tinggi. Ini stokastik, kalau kat atas ni, maksudnya dia dah overbought, terlebih belian. Bila terlebih belian, orang start nak menjual. Orang nak take profit. Dia dah beli, dia start akan menjual, jual. Sampai habis orang dah jual, orang start collect balik. Orang start beli sikit-sikit, beli balik. Okay, kita nak start balik beli tu, kena tengok ada satu volume yang masuk macam ni. Dia dah melepasi MA20 yang kita tanda tadi, kita boleh masuk entry kat sini. Okay, kalau yang belajar candle pula, validation, 2 candle sebelum ni satu, katalah kita nak masuk. Sini kita nampak bearish, nampak satu bullish. Confirmation next day. Next day adakah bullish? Tengok, okay betul dia bullish dan kita perlu tengok dia melepasi 2 candle sebelum. Okay. Tapi kalau kita dah confident, tengok ni stoch sarcastic dah cross up biru atas merah, boleh start masuk dekat sini. Bila dia dah start bullish tu, boleh masuk. Jadikan ni support kita ni. Ni. Echo ni jadikan support dia. Once bocor, cabut. Okay. Sebenarnya, kita boleh jadikan Fibonacci 1.8 ni sebagai support kita. Once bocor, dia akan cari yang ni pula. Tapi kita takut kita dah rugi banyak. Sebab kita dah masuk ke atas ni. Once kita dah masuk dah dekat tinggi, support kita mestilah dekat-dekat dengan entry kita kan. So once bocor, kita kena cabut. Tak kisahlah dia nak rebound balik. Itu cerita lain. Kalau start dia rebound balik, kita masuk balik. Yang ni cut loss dulu. Okay, cut loss dulu. Cut loss dia dulu. Once dia dah reversal balik, kita beli semula. Jangan biar dia drop. Sebab nanti takut dia makin tiba-tiba dia tak rebound balik. Dia buat downtrend terus. Naya. Jangan main-main dengan headcare. Headcare ni suka campur orang. Okay. Yang ni, cerita dia macam itulah tadi Cerita dia masih di dalam awan. Tak tahu dia nak buat apa lagi. Kalau nak tengok bullish, dia perlu cross up awan. Okay. Kena betul-betul naik atas awan. Ataupun kalau nak masuk di dalam awan juga, biar stokastik tu biru di atas merah. Okay. Yang ni dah okay dah lah kiranya. Sebab Tenkan Sen dah bergabung dengan Kijun Sen ni. Dia macam nak cross up sikit atas dia, dah boleh masuk lah. Kalau ada volume. Volume tu minat belian yang tinggi. Beli bukan volume orang jual. Kita boleh tengok dekat platform orang start masuk beli. Kita boleh join. Dengan berlandaskan dia dah di atas Kijun dengan Tenkan Sen sebagai support kita. Sini kita buat situnya support. Bocor kena cabut. Sebab kita takut dia jadi downtrend sebab dia di bawah awan. Okay, counter di bawah awan still tak tentu arah. Still dalam keadaan bearish. Okay, overall lah. Okay, line lah dia dari atas awan. Counter di atas awan kita boleh beli. Kalau dia dia punya Tenkan Sen di atas Kijun Sen. Tadi dah tanda tadi mana Kijun Sen. Tenkan Sen saja. Alright, apalah kita pergi ke counter lain. Apa MGRC?
NGRC. Okay, step 1. Sekarang tu nak tengok dia boleh strengthen bearish. Dia apa? Sekarang ni dia bawa awan. So bearish bearish. Okay, dia kalau dia di atas ni dia akan cari mana ni? Tenkan Sen. Ni. Support dia kat sini lah jadinya. Nampak tak? Nampak tak line merah ni? Dia macam ni. Cerita dia. Ini kan dia punya yang 9 hari. So dia paling laju lah kiranya. Once dia dah break, dia dah cross up, kita masuk. Okay, kita dah masuk. Kalau dia bocor, dia akan cari. Alah, sama konsep macam EMA. Kalau EMA 7, dia bocor, dia akan cari EMA 21. Macam itulah yang ni. Yang apa? Dia punya Tenkan ni, yang 9 hari tu. Kalau bocor, dia akan cari yang 26 hari. Tengok dia rebound dekat atas ni. Selagi dia tak bocor selagi dia tak bocor boleh swing. Akhirnya dia bocor dia punya Kijun yang merah tu Kijun bocor, dia akan cari sini pula awan ni. Tengok dia bagi 1 week saja, dia tak mau jatuh bawah awan, dia naik balik, dia ni cross up balik, kita masuk balik kat sini lah. Okay, bila Tenkan ni cross up Kijun masuk, dari sini masuk, biar aja. Bila dah bocor, sama ada kita cabut sebab tengok dia bearish hammer, bagi bearish hammer, cabut lah. Sebab ini pun dah nampak candle kecil-kecil dah. Kat line lah dia bullish strong strong bullish. Candle yang kuat masih panjang lagi. Ini candle dah kecil. Semakin dia jauh dengan awan tu, dia dah makin ke jauh tu, dia akan start mai balik lah, mendekati. Okay, macam ni seronok dia baru je dia naik atas awan, lepas tu dia baru saja cross up, lepas tu dia jarak dawan makin jarak bagus Once dia dah jarak macam Bollinger Band, dia jarak dia mai balik dekat Bollinger Band, dia akan masuk balik kan. Ni pun sama, tapi kalau tengok sini tempoh dia mana dia cross up tadi? Sini Sini. Lama juga dia nak jatuh tu. Wow. 129 hari tu. Kalau betul-betul tengok drop dekat sini. Oi. Sekejap nak tengok sekejap. Apa saya melepek? %100. Okay, tapi saya rasa orang dah keluar dekat sini sebab dah bocor. Tak ci. Yang ni kita baca backtest ni kadang-kadang kita menipu sikit. Kita dah nampak dia boleh pergi dan sebenarnya sini kan. Masa kita tengah ride tu kita nampak bocor, kita keluar. Okay, dalam 95%, 98% lah kita keluar. Okay lah tu ride daripada sini. Dapat 98%, tapi banyak hari kah? 108 hari berapa? Dalam 3 bulan, 4 bulan lah kita swing mana dia cross up tadi? Sini, Mei, 24 Mei 2021 sampai September. Mei sampai September. 5, 6, 7, 8, 9. 4 bulan lah. 4 bulan swing dalam 98%. Boleh lah tu MGRC. Sekarang ni nampak dia dah penat. Dia nampak downtrend. Kalau kita belajar, dia mungkin buat flat lah, flat pattern ABC. Kita tiba-tiba belajar apa ni, wave ABC. A, B, C okay. ABC. Kalau running flat dia, kalau dia nampak sini nampak macam normal running flat dia takkan turun bawah daripada A. Kalau dia turun dia very weak weak trend kalau dia turun tu. So kita rasa mungkin dia adalah normal ABC. Dia akan turun Kita nampak yang MGRC nak turun.
Sebab dia pun di bawah awan. Dia di bawah awan. Kalau kata macam mana sebab kalau dia berjaya breakout awan ni, berjaya breakout awan ni berjaya naik, ada volume, yang ni berjaya cross up balik, biru ni cross up balik, okey, ada peluang. Kalau tak dia drop, memang akan buat C lah. ABC ya. Okey, tak apalah. Kita tengoklah apa yang nak berlaku hari Isnin ni. Indikator nampak semua menunduk macam nak jatuh. Dia pun di bawah awan. Even dia try bagi satu bullish. Tapi dia punya bearish ni terlampau strong. Strong bearish. Mungkin akan drop lagi lah. Kita tengok sekejap. Kalau tarik sini, highest dia mana sini? Tengok dia dah turun berapa persen. Area 50%. Start naik terus okey. Dia jatuh, lepas tu dia push balik. Esoknya dia maintain harga sini. Alright. Okay, kita tengok dia nak bocor ke dekat Kijun ni ke tak. Kalau bocor takut dia pergi cari sampai bawah ni. Kalau dia turun sampai 78, C dia kat sini tak apalah. Macam ni lah. Kalau dia buat macam tu tak apa. Takut dia turun lagi bawah. Kalau dia turun lagi bawah nanya. Kalau turun sampai kat sini tak apalah. Kalau dia tak buat macam tu. Dia tak buat ABC tu. So it's okay. Kalau dia still boleh break up awan ni tak apa lah. Benda ni kita kira cancel lah. Bukan ABC lah. Kita tengok ni. Dia boleh break up ke tak? Boleh betul-betul naik tak? Nampak dia nak turun bawah. Okay. Dan dia pun di bawah awan. Cuma kalau ada volume kuat breakout atas tu mungkin boleh naik lah Kalau ikut logik pun dia dah lama sangat naik. Mungkin dia dah start nak turun balik lah Dia perlu retrace lah. Kalau kita tengok kenaikan dia yang terlampau lama ni, it's time to go down lah. Gitu. Tak apa, kita tengok nanti. Sebab dia still bertahan di atas line Kijun. Tak apa, tak boleh nak komen sangat. Semua ni tak boleh nak komen sangat sebab dia tak nampak betul-betul nak strong bullish ke ataupun nak strong bearish. Tak ada apa-apa decision lagi. Tunggu dulu. Eventa. Sebenarnya bukanlah counter yang menarik sebab kalau kita study kat dalam semalam punya momentum, dia bukan masuk counter momentum kan. Yang ni nampak dia percubaan nak naik atawan. Eventa ada sedikit positif lah compare tu yang lain lah. Compare to AC yang lain, Eventa nampak dia strong percubaan ni dah berjaya naik atawan. Jatuh pun tak jatuh masuk dalam awan sangat atau dekat atas. Dia punya Kijun pun betul-betul dia drop atas Kijun ni. Dia macam nak rebound. Tapi dia dah di atas pula stop je ni. Mungkin dia boleh buat macam ni dia nak turun sekejap, cross up balik. Semua ni sebab apa? Sebab Omicron tu punya pasal je. Dia ada catalyst. Sebab tu dia boleh naik. Ni nampak kalau kita baca masa depan baca masa depan macam nak buat tangga naik atas je. Saya pun kan tahu sangat pasal Allah. Pasal Ichimoku ni saya belajar tadi. Saya silap buat. Kenapa tak ada color? Ni. Ada pun. Okay. Nampak macam dia nak buat tangga naik ke atas lah. Ni. Mana taklah ni awan dia ni. Ada probability dia nak naik lah. Dia ni. Tengok weekly sikit. Eventa dah rebound lah. Dia dah naik atas Tenkan lah. Cuma Tenkan ni belum cross up Kijun.
Cuma daripada bawah ni nampak dia macam betul-betul nak rebound lah. Ini pun dah sampai stokastik, dah sampai ke bawah dan dia mendongak ke atas, biru atau merah. Okey, nampak ada peluang nak naik. Sebab dia pun di atas, hampir di atas awan Okey. Sampai kat situ saya harap faham. Sebenarnya kita nak cari counter di candle di atas awan, yang baru saja di atas awan. Lepas tu si Kinjun ni macam ni Yang ni counter yang kita nak cari. Candle di atas awan. Lepas tu Kinjun di atas Kinjun pula. Tenken yang biru di atas Kinjun. Kinjun warna merah. Tenken yang biru ni cross out atas Kinjun. So kita nak masuk. Tenken yang biru, Kinjun yang merah. Okay, dia cross out, kita nak masuk. Okay, selagi di atas tu, atas Tenken kita right saja. Okay, once dia dah bocor, either kita boleh TP bila candle dah start kecil, kita boleh TP lah Maksudnya candle dah start nak reversal down reversal. Nak corner turun, nak corner baring turun bawah. Kalau dia kecil-kecil ni dekat bawah, potensi dia nak naik. Kalau kecil-kecil tu dekat atas, dia potensi nak turun. Kat sini kita mungkin boleh TP lah Kalau kita masuk kat sini, kita TP kat sini. Yang ni dah bocor. Oh lah, tak nampak. Ni, sebenarnya kita kena TP kat sini lah. Candle dah kecil ni, keluar. Kalau nampak naik. Lepas tu sini ada satu bearish. Contoh, bearish hammer atau baru kita panggil hanging man kat atas ni. Lepas tu, next day, ada candle kecil macam ni, sila keluar. Petang tu macam kita pagi kata mungkin ada lagi orang nak push harga. Petang still macam ni, pacak macam ni, keluar. Cukup-cukup lah tu. Dah dapat dah berapa persen dah sini pun. Masuk area sini. Keluar sini. Mana dia? Masuk area sini. Keluar area sini. Dapat 33%. Berapa hari? 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari. Okey, dalam seminggu lah Beli minggu ni, jual minggu depan. Okey, tu 30%. Bocor. Satu kita boleh tengok bocor kat sini, kita keluar. Tapi tinggal sikit Tapi saya rasa better tengok candle lah. Kena kecil keluar je. Nanti beli balik. Bila dia dah drop. Dia naik balik atas. Kalau dia masa di atas awan. Dan dia naik atas Tenken ni. Beli je dulu. Okay, beli. Selagi tak bocor, tengok candle dia. Ni candle kecil kan. Candle kecil tapi dia masih di atas. Atas ni mungkin kita boleh tengok sekali dengan volume Tengok volume sabar. Macam ni contoh tadi tu. Candle kecil. Okay, sekejap saya nak tengok dengan price Orang kata price action volume Kalau jualan berlaku satu volume tinggi, kita kena keluar. Kalau jualan berlaku macam ni, memang tak boleh baca juga. Kalau ikutkan, memang dia habis. Kalau sekiranya dia bocor, memang kita kena keluar. Okay, memang kita kena keluar. Sekarang ni dia tak bocor. Tapi kat sini pun dia tak bocor Jauh jarak dia ni. Ini sebagai support dia jugalah sebenarnya. Kalau dia dah jauh sangat, support kita pun jauh juga. Ni. Support Tenken kita ni jauh. Kalau saya tak tahu nak cakap macam mana. Ikut pada diri masing-masing. Adakah nak jadikan Tenken ni sebagai support kita ataupun nak tengok candle kecil kita keluar. Kalau tengok candle kecil sini kita keluar, kita dapat 33%. Kalau kita bocor kita keluar, mungkin kita dapat 19%. Kalau kita tengok kat sini, dia terbalik pula. Yang tadi untung ikut candle. Yang ni untung kalau kita tengok bocor. Faham tak? Cuba tengok ni. Kita masuk. Once dia dah naik balik di atas ni. Okay, dia turun. Lepas tu dia buat satu bullish candle. Okay, kita start nak entry balik. Satu, dia naik atas ni. Kita entry. Lepas tu sampai sini dia bagi satu candle kecil. Adakah kita nak keluar dekat 5% tu? Ataupun kita nak tunggu. Okay, kita tak mau keluar lagi sebab baru 5%. Kita nak tunggu sampai bocor baru kita nak keluar pun boleh juga dekat sini kita boleh bocor. Kalau macam ni kita dah untung banyak persen, better kita ambil profit. Kalau macam 5% boleh kita
risiko kita tak tinggi mana, risiko kita nak loss keuntungan kita. Macam ni kalau dia drop, kita dalam 30% nak tinggal 5%, sanggup. Untung dah 30%, tinggal 5%. Rugilah kan, macam ni kita bawa untung 5%. Kalau kita nak keluar pun boleh lah. Okay, nampak candle kecil selalunya dia nak drop kan. Tapi tengok dia rebound dekat ni, Tenkan ni. Kalau kita stay, kita dapat sampai 25%. Macam mana? Okay, dia pula kita tengok keadaan dan emosi kita masa tu. Masa tu juga kita nak buat macam mana decision kita. Adakah kita nak stay atau kita nak keluar. Macam ni, boleh jadikan satu faktor kita stay sebab dia dekat dengan support Tenkan. Macam ni boleh jadikan satu faktor kita keluar bila dia dah start candle kecil. Okay. Dia dah buat macam pin indecision candle, kita keluar sebab kita takut support dia jauh, kita takut dia pergi kat support dia, kita rugi loss banyak. Macam ni, dia buat candle kecil tapi support dia masih dekat, kita nak tunggu support dia ni bocor baru kita keluar pun boleh. Kita kena bijak sana lah dalam membuat keputusan masa tu. Sebab yang ni, kalau kita tak keluar, kita akan rugi lebih banyak nak cari support dia. Yang ni kalau kita tak keluar, taklah rugi mana pun sebab support dia kat sini. Mungkin dia tak bocor. Nanti kita keluar, dia rebound kat sini, kita dah rugi. Ni 25%. Kita tipis sini 5%. Yang ni daripada sini nak ke sini, kita tengok berapa kerugian kita sebenarnya. Kalau kita katalah drop. Okey, rugi 5% lah. Rugi 4%. Nak untung 5%, nak rugi 4%. Maksudnya dapat modal balik. Why not Why not? Sebab bukanlah kita keuntungan kita bukan 30%. So kita tak rugi banyak mana pun. Macam ni kita dah 33%. Kalau kita biar let go, kita rugi besar. Contoh sini. Dia drop sebab kita tak TP. Dia drop sampai sini 18%. Kalau nak pergi dekat dia punya Tenkan. Kalau biar lagi, tengok dia drop sampai mana. 23%. So kita kena fikir kalau macam ni, candle kecil tu jauh dengan support Tenkan, keluarlah. Candle kecil dekat dengan Tenkan, tak apa, boleh stay lagi. Kita tengok dia rebound tak dekat Tenkan tu. Kalau bocor Tenkan baru keluar. Okay, siapa yang lagi strong support, strong holding power, yang jenis invest ke jenis swing 6 bulan, swing setahun, mungkin dia boleh gunakan Kijun ni sebagai support. Kebarangkalian dia rebound dekat Kijun, dia naik. Okay, sekarang ni bocor lah. Ada je yang rebound atas Kijun. Macam yang rebound atas EMA 50, EMA 21, EMA 20. Okay, EMA 7 dia bocor. Tapi dekat EMA 20 dia rebound naik balik. Ada orang yang swing EMA 20 selagi tak bocor EMA 20 dia tak keluar. Sama, mungkin ada orang yang swing ni. Swing Kijun. Selagi tak bocor Kijun dia tak keluar. Boleh jadi. Terpulang pada style masing-masing. Kalau yang jenis style swing lama tak ada masalah. Yang kita yang short term swing ni, yang swing 2 minggu, sebulan 2 tu, mungkin kena ni ambil peduli lah sikit ni. Once bocor ni, once bocor cabut je lah. Sebab bila Tenkan bocor, dia akan cari Kijun. Kijun bocor, dia akan cari awan. Bocor awan dah habis lah. Bearish dah lah. Takut dia buat downtrend dah lah. Di atas awan tak apa lagi. Dah bocor bawah awan, keluar je lah. Tipis peluang kita. Okay. Saya rasa itu saja untuk hari ni. Counter AC saya lebih kurang je sama. Semua sedang dalam keadaan awan. Tak ada decision lagi. Perlukan hari Senin ni nak tahu catalyst berjaya breakout awan ke tak. Okay. Dia bocor ke tak Kijun ke dia maintain atas Kijun. Rasa sama je. Kalau pilih apa-apa, nak pilih apa counter. Saya sesama je. Harta. Saya ambil ni sebab dia ada catalyst saja. Bukan counter yang momentum pun Bukan counter momentum. Tengok dia atas awan sama. Perangai ni pun sama. Sama-sama. Tetap dia di bawah awan ataupun di atas ni. Ni di dalam awan. Sideways. Counter yang tak ada apa-apa keputusan lagi. Okay. So, harap tahu sekarang function dia ni. At least tahu basic lah. Di atas awan cantik kita nak beli. Once dia di atas awan,
Tenken cross up atas Kinjun. Right saja, dia tak bocor Kinjun, stay. Okay, kita tahu bila dia bocor dia akan cari Kijun. Okay. Jadi kita cari Kijun. Siapa yang jenis swing lama boleh jadikan Kijun sebagai support. Selagi tak bocor Kijun dia boleh right. Siapa yang bukan jenis swing lama, bocor je Tenken keluar. Okay. Ini kalau dah sampai ke awan, dia merapat dengan awan, kita cabut lah. Dah merapat dengan awan, takut dia downtrend lah. Dia dah jauh-jauh kan. Terlampau, kita sendiri secara logik akal boleh fikir dia mula-mula dia berapat dengan awan. Kita masuk masa dia masih dekat dengan awan. Dia makin jauh, takkan lama sangat dia nak jauh sampai mana meninggalkan awan. Dia akan mari ke awan tu. Macam tu. Dia akan mari ke awan. Once kita dah dapat banyak dah profit, TP je lah. Jangan tamak sangat Kalau kita dah masuk kat sini, dah pergi jauh awan sampai mana? 200%. 200% takkan tak TP lagi. Jangan tamak sangat. Takkanlah awan tu nak pergi jauh mana sangat sampai 300, 400, 500%. Adalah mungkin settle counter global mungkin ada berlaku sampai 1000%. Malaysia janganlah mimpi tinggi sangat 200%, 100% pun ambil je lah. Dia kalau dia dah merapat sampai kat Kijun dia nak bocor. Kijun dah bocor. Nak pergi ke awan lah tu. Tak jadi downtrend. Rugi kita. Elok dapat banyak persen. Mendapat rugi. Okay, dia dah lama downtrend. Dah lama sangat downtrend. Mungkin dah start nak masuk. Nak buat trend baru Dah lama dah ni. Ni. Daripada sini. Dia punya correction dia. Correction wave orang kata. Dah terlampau jauh dah. Mungkin dah start nak reversal. Sama dengan ada elok lah catalyst yang datang ni. Bukan kata bagus virus semari. Cumanya untuk counter ni lah. Counter ni ada catalyst untuk dia start rebound. Kalau tak sampai bila dia nak sideways je. Healthcare. Okay, ramai yang sangkut ni. Bagi pulang kat mereka. Okay, siapa yang sebelum ni tak merasa counter HC, mungkin inilah masanya nak untung dengan counter healthcare. Okay, sebab masih di bawah. Baru saja nak naik atas awan. Boleh cari peluang. Masukkan dalam watchlist. Okay, itu saja. Jangan lupa untuk klik butang subscribe. Jangan lupa untuk Telegram. Pergi ke Telegram Geng Borak Saham. Siapa yang beli indikator saya, ada banyak indikator. Ada 13 indikator. Ada screener. Ada 4 screener. Kita ada support group. Kita ada library, nota-nota, video dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita ada sediakan meeting. Bukan sekejap saja kita nak hidup lama dengan saham ni sampai bila-bila pun. So, dalam RM100 tu adalah sampai bila-bila lah. Okay. Siapa nak join sekarang sebelum. Nanti saya pun dah pro pun dah letih mungkin harga akan naik. Bukan sekarang lah. Dalam sekarang memang RM100 lah. Untuk setahun ni saya tak adalah nak naik harga pun. RM100. Okay, siapa nak beli main jumpa saya lah. GPN saya kat Telegram. Okay. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.